し生まれ変わったらことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Back here in Brunei. How's your flight, Mira? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, actually nasabarkan bawa Mira round-round Brunei lagi. Macam dulu. I know, I cannot wait to start streaming. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk vlog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat vlog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Tidak sah kunjunganku ke negara Brunei Darussalam jika tidak mengunjungi daerah Temburong. Dikatakan daerah Temburong ini masih dipenuhi dengan hutan-hutan kehijauan. Assalamualaikum. Today kita berada di daerah Temburong. And di belakang Tania ni ialah and where we are right now is Pekan Bangar. Mira tahu daerah Temburong ialah daerah yang kedua terbesar di negara Brunei Darussalam yang terletak di timur negara Brunei Darussalam. Dan daerah Temburong mempunyai 5 mukim, iaitu Mukim Among, Mukim Batu Apoi, Mukim Bokok, Mukim Bangar serta Mukim Labu. And mempunyai 80 buah kampung. Dan ada banyak lagi yang perlu dilihat dan siar di sana. So, let's go. Jom. Pekan Bangar Bandar Temburong merupakan pusat pentadbiran bagi daerah ini. Bandar yang berjiran dengan Limbang, Sarawak ini boleh diakses melalui Jambatan Temburong. Dan jika ingin pengalaman lebih mencabar, pekan ini boleh diakses melalui jalan sungai yang memakan masa sekurang-kurangnya 50 minit. Aku memulakan langkahku ke Galeri Warisan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Temburong. Di galeri ini aku banyak belajar alat-alat tradisi yang digunakan oleh masyarakat setempat. Terletak di Pekan Bangar, Temburong, Tugu Peringatan 1962 dibina bagi memperingati pegawai-pegawai kerajaan yang telah terkorban semasa pemberontakan pada tahun 1962. Dari sini kita dapat melihat sifat taat setia mereka kepada kerajaan dan negara dan kebaktian. Mereka itu tidaklah akan dapat dilupakan selamanya. Tugu Peringatan 1962 yang terletak di Pekan Bangar, Temburong. Tugu ini ia dibina untuk memperingati pegawai-pegawai yang telah terkorban semasa pemberontakan di tahun 1962. Dan dari sini kita boleh melihat sifat kesetiaan mereka kepada kerajaan dan Negara Brunei Darussalam.
Taman menghibah aneka rasa membuat aku dan Kai sudah tidak sabar untuk mengalas perut. Wah, di sini aku dapat melihat berbagai hidangan dijual dan kesemuanya nampak sedap. Aku berkesempatan mencuba makanan wajib Jawa dan ia sungguh sedap. Manis dan ada rasa lemak. Alang-alang merasa makanan, aku tidak menunggu lama lagi dan terus mencuba cendol temburong yang cukup terkenal. And it's only $1. One variety. I cannot wait. It's like I heard cendol temburong is like One of the best cendol. We're going to test try. Satu wajit, yang kedua cendol temburong yang Yes. famous. Famous. Okay, let me put this down first. Untuk Ira. Thank you. Look how cute the size is. Okay. I'm not expecting that. It's so good. Move on. It's time to try the minuman pula. Sekarang kesedakan. Mira tahu apa tu kesedakan? No, what is it? Choking. Oh, choking. Kesedakan. Kesedakan. Okay. Bahasa New, Brunei. new words every day. Okay. Let me know how you feel. I'm Sedap kan? It's not too sweet kan again? Yes, it's again the perfect balance of sweetness and I don't know. Actually, I read something about cendol. It is a mixture of grain rice mixed with water, and then it's green in color, as you guys can tell. And again, it has a sweet tasting, and I feel like it's the perfect comfort Comfort drink. slash food Yeah. for everyone to try. True. So if you guys datang temburong lagi, belilah cendol temburong yang famous. All right, is that all? Yeah, that's all from us. Bye. Misi diteruskan ke tapak industri Getah Labu Estate. Tapak industri Getah Labu Estate menjadi tapak sejarah dan mengenang sejarah awal tapak industri getah sekitar 1914 dan kini ia hanya tinggal restaan. Assalamualaikum Tuan. Salam. Masa ni Tani berada di tapak industri Getah Labu Estate kan? Boleh kita introduce kita punya self? Okey, pertama sekali nama saya Muhammad Nur Azlan Haji Ladik, salah seorang penolong penyelidik di bahagian arkeologi di Jabatan Museum. Okey, baiklah Tuan Azlan. Boleh kita huraikan sedikit sebanyak tentang kisah di sebalik museum ini? Okey, pertama sekali masa dulu we're talking back tahun 1907. In which before tu dulu Brunei belum lagi berapa banyak ada production. That's before oil. Before oil lah. So Brunei memang masa tu kan mencari apa hasil yang terbaik lah. Apa ataupun production yang terbaik untuk menampung negara tu maksud itu hasil negara Brunei, hasil negara dulu. Jadi one of the idea is actually to membuat getah ni lah, membuat perusahaan getah. Jadi dulu resident British dia memilih salah sebuah syarikat di Eropah, and then pada tahun 1908 baru ada start biji getah dibawa masuk ke Brunei, and then ada start penanaman. And then pada tahun 19
19 lah, 11-12 itu, and then baru ada hasil daripada pohon getah itu, in which dulu Brunei waktu itu ia apa ni orang bukan Brunei, maksudnya di sini saja. It's quite a lot lah, dalam 5,000 tan masa dulu productionnya, in which dulu it can be said that this is the main production lah, one of the main production dulu hasil Brunei dulu. So it's quite okay, bagus, tapi unfortunately it stopped until 1929. Where it slowed down because 1929 itu penemuan minyak itu sudah makin slowing down, and then in 1940s bila Perang Dunia Kedua itu makinlah kena stop, and after Perang Dunia then makin drop lagi because harga getah makin turun, and then waktu itu minyak sudah makin minyak sudah makin berkembang di Brunei. So dia orang lebih mengutamakan hasil daripada minyak dan gas. Kita boleh lagi lihat apa yang di sana? Boleh. Okay. Okey kita, apakah saranan kita untuk para pengunjung yang bercadangkan datang ke tempat ini? Okey, saranan lah untuk kalau siapa-siapa yang akan melawat di tempat ini, pertama sekali ada baiknya untuk pengunjung atau menulis dululah, untuk menulis secara orang kalau boleh email menulis ke email kami iaitu info@museum.gov.bn untuk meminta kebenaran untuk masuk ke kawasan ini, sebab sini ini dia bertutup. So kalau orang kemari takut orang itu melihat di luar saja. Jadi ada baiknya orang through us lah, and then barangkali mungkin dapat mengsetkan time-nya. Satu probably ada saranan mungkin orang satu daripadanya kalau boleh kalau datang kemari itu ikutilah peraturan-peraturan yang ada di sini ni, seperti kalau boleh jangan jangan memungut, pasal semua sekali barang sini ni kita antik kan. So kalau boleh, kalau macam artifak tu kalau boleh jangan dipegang lah tu. So itulah jangan memungut, jaga kebersihan itulah. Terima kasih Tuan. Boleh kita lihatkan lagi kami apa yang di dalam gudang kering itu? Okey. Jom. Tapak Industri Getah Labu Estate merupakan museum tapak terbuka ataupun open air museum yang telah dilancarkan pada 5 Ogos 2010. Tapak Industri Getah Labu Estate menjadi tapak sejarah dan mengenang sejarah awal tapak industri getah sekitar tahun 1914. Perusahaan penanaman getah adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada pertambahan penduduk di kampung tersebut satu ketika dulu. They look so fragile. Ini apa ni kita? Untuk untuk menarik kayu macam itulah. Macam apa namanya ni? Macam nak toiletnya. Oh ya kak. Aku tidak benar sakit. Ni toilet. Benar? Really? Oh. You look at this tag. Tapak Industri Getah Labu Estate antara lain memperlihatkan pemprosesan getah dan memperlihatkan pameran mengenai fungsi bangunan dan peralatan yang terdapat di sekitar kawasan tersebut untuk kunjungan orang ramai. Alhamdulillah everyone, we're finally done with Tapak Industri Getah Labu Estate, and then now we're going to Pekan Bangar to Taman Gemilang Arca 60. So, let's go!
terletak bersebelahan Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, sebuah arca sebagai tanda kenangan dibina bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-60 tahun pada tahun 2006. Arca berkonsepkan identiti daerah Temburong ini melambangkan simbol kedaulatan raja dan juga memperlihatkan kebudayaan kehidupan masyarakat yang berbilang kaum. Alright, we have come to the end of Temburong for this episode. Fortunately. Amira. And we have covered A lot of places. Industri Getah Labu Estate. We have covered the Arca Mercu Yes. 60, Gemilang 60. We have covered Permata Hijau, Tugu Peringatan, and so much more. So in much Temburong. more. I know, right? I know. And how are you feeling right now? Girl, Let me know how you feel about Temburong. It was the amazing, best time I've ever had in Temburong. I love the food here, the cendol, the wajit. Yes, it's my favorite, and I wish to come here again in the near future. Yes, please. And please come with me, okay? I want to. Let's go. And for the next episode, maybe I'll bring you to somewhere else that's much more exciting. Okay. Are you excited? Of course I am. Kunjunganku ke negara Brunei Darussalam kali ini amat bermakna. Meskipun singkat, namun aku amat berpuas hati dengan apa yang aku perolehi dan terokai. Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat baikku Kai yang banyak memberikan aku info-info yang bukan sedikit mengenai Brunei. Betul kata pepatah, memahami masa kini, kita harus tahu dan mencari masa lalunya. Begitulah sejarah dan aku amat bertuah kerana berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat yang selalu menjadi tarikan para sejarawan. Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Khairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsila, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah kampung air, Jong Batu, Regatta serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan mercu tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang pensejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin. Berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Khairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong. Pekan
Pekan Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Suria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Khairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Luagan Lalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinktif. Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore. Namun, masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.